ingatan saya ketika itu. Bagaimana kita berhadapan dengan waktu-waktu mencabar dan rumit tersebut. Sehinggalah saya berjaya berunding mengambil satu langkah yang luar biasa untuk mencapai persetujuan dengan pihak pemisah yang menguasai kawasan kejadian tersebut. Kenapa saya lakukan? Kerana bila saya berjumpa dengan keluarga mangsa MH17, perasaan begitu sedih dan hiba saya dapat merasai. Dan saya telah kata pada mereka bahawa sebagai pemimpin negara, saya akan melakukan apa saja yang terdaya untuk membawa balik mereka yang dikasihi oleh keluarga yang terlibat dengan tragedi MH17. Sebab itulah saya telah melakukan rundingan dengan pihak pemisah dan hasilnya kita telah berjaya memperolehi 2 kotak hitam yang dinyatakan oleh mereka hanya nak diserahkan kepada pasukan Malaysia sahaja. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, dengan sememangnya lagi, kita berasa lebih kuat dan utuh apabila segenap lapisan rakyat terus memberi sokongan kepada kita. Tambahan pula, ketika menghadapi saat-saat kritikal dan mencemaskan itu, kita telah melakukan usaha-usaha berdasarkan pada sebutan dalam bahasa Inggeris bahawa sometimes we must work quietly in the service of a better outcome. Yakni ada kalanya kita mesti bekerja secara senyap dalam perkhidmatan demi mendapatkan keberhasilan yang lebih baik. Sebab itulah yang saya tekankan ialah keberhasilan. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, makanya pada hemat saya, setiap ujian yang ditakdirkan menimpa kita sebagai sebuah negara bangsa, sebetulnya tidak lain dan tidak bukan dalam titian masa menjadi persediaan serta menguji ketahanan kita sebagai bekal pedoman menuju destinasi Malaysia yang maju hingga ke puncak kejayaan. Ehwal 2 peristiwa tragik ini diharapkan akan berlaku perubahan penting dalam industri penerbangan dunia. Keadaan ini di luar kebiasaan dan jarang berlaku. Saya mengerti ini adalah tahun sukar bagi syarikat penerbangan mas. Justru untuk terus beroperasi, kita tidak banyak pilihan, melainkan melakukan penstrukturan semula secara komprehensif terhadap mas. Oleh itu, saya menyarankan kepada semua rakyat Malaysia supaya dapat memberikan sokongan atas 12 pelan pemulihan mas seperti yang telah diumumkan. Jelasnya, semoga semua kenangan pahit dan manis yang kita lalui bersama sebagai sebuah negara bangsa tersimpan kokoh dalam lipatan hutub khanah tanah air. Hakikatnya kita memang perlukan sebuah syarikat penerbangan negara, national carrier, yang ampuh berdaya saing dengan mengambil ketetapan-ketetapan komersial tanpa mengorbankan kebajikan warga kerja serta berdaya maju.
Moga-moga berkat sokongan semua pihak, dalam beberapa tahun ini, insya-Allah kita mampu terus melihat Malaysian Airlines System terbang tinggi dan megah di angkasa raya. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, marilah kita selami dan tanamkan semangat patriotisme dengan mencintai tanah air. Sesungguhnya lambaian kemerdekaan mengundang dan melukiskan pelbagai pemaknaan dan pengertian buat kita semua sebagai warga merdeka. Marilah kita semarakkan kemerdekaan ini dengan mengibar dan menaikkan jalur gemilang di seluruh negara. Pastinya kita semua sangat mengerti akan nilai dan betapa bangganya apabila kita melihat panji negara berkibar gemilang. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, ya, memang benar. Ramai yang khabarkan kepada saya bahawa kita adalah negara kecil. Namun, kita berjiwa besar. Justru itu, merealisasikan impian itu, saya ingin utarakan 3 amanat penting merdeka demi kesinambungan negara bangsa, supaya Malaysia terus gagah bersaing di persada antarabangsa. Pertama, mengukuhkan solidariti rakyat Malaysia dalam menghadapi pahit getir, cabaran, berdepan dengan dugaan, termasuk kebersatuan dalam kesedihan. Sebagai contoh, dalam istiadat penghormatan bagi 20 kumpulan pertama jenazah tragedi MH17 pada 22 Ogos minggu lepas dan diikuti oleh jenazah-jenazah mangsa yang lain secara berperingkat-peringkat, adalah istiadat penghormatan tertinggi negara yang tiada pernah diberi kepada orang awam. Selain itu, kita dapat saksikan begitu sugul rakyat Malaysia berkongsi duka nastapa. Pada hari tersebut, kita telah bertafakur serentak selama 1 minit di seluruh negara. Secara simboliknya, itulah solidariti. Itulah semangat kebersatuan demi membina satu negara, satu Malaysia. Pokoknya, saudara dan saudari, kita telah tunjukkan kebersatuan itu sewaktu hari berkabung di seluruh negara, dan kita akan teruskan semangat kebersamaan di kala senang maupun tatkala dalam kesusahan. Rakyat Malaysia yang dikasihi. Yang kedua, memupuk keyakinan bahawa kita mampu mencapai apa jua cita-cita sebagai sebuah negara bangsa jika wujud kebersatuan. Maksudnya, masa depan yang cerah akan menjadi milik semua jika kita mempunyai ikhtiar-ikhtiar yang mantap dan hidup saling gandeng bergandengan demi sebuah hasrat yang murni itu. Sememangnya, mentadbir sebuah negara adalah satu urusan yang kompleks dan bukanlah seperti sebuah organisasi. Sebagai pucuk pimpinan kepada kerajaan yang mentadbir hari ini, saya dan sahabat-sahabat saya akan terus membuat keputusan demi keputusan yang terbaik untuk rakyat Malaysia, berlandaskan keperluan, tuntutan dan kemampuan kerajaan. Rakyat Malaysia yang dikasihi, ketiga, mewariskan
sebuah Malaysia yang makmur lagi sejahtera. Maknanya, walau apa dugaan melanda, walau apa ujian melintang, kita akan terus mara dan melangkah ke depan, membina sebuah Malaysia yang permai bagi masa depan anak-anak cucu kita. Pucuk pangkalnya, marilah sama-sama berusaha, gigih menggapai kejayaan demi generasi dan keturunan hari muka untuk tempoh 50 tahun atau lebih dari itu 100 tahun akan datang. Rakyat Malaysia yang dikasihi, akhir kalam, saya mengajak saudara-saudari, khususnya yang hadir pada malam ini, berdirilah. Berdirilah dan bersama-sama saya letakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri sebagai simbolis bertempatnya hati dan perasaan. Katakanlah bahawa di sini lahirnya sebuah cinta. Di sini tersemainya cita-cita yang luhur. Dan murni demi pertiwi. Dan di sinilah kita pastikan ia terus menguntung, membening dan mengharum di sanubari satu semangat patriotik yang marak menyala dan menjulang tinggi. Sesungguhnya jua kita semua adalah penyambung warisan. Ayolah kita laungkan kata-kata keramat. Merdeka! 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 Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diminta untuk terus berada di pentas utama bagi acara seterusnya, iaitu pelancaran edisi khas STEM 57 Tahun Merdeka yang dihasilkan oleh Pos Malaysia sempena sambutan. Seperti mana biasa, pada hari-hari dan acara penting negara, STEM peringatan khas akan diterbitkan dan STEM 57 Tahun Merdeka ini pertama kali dipersembahkan reka bentuknya pada malam ini. Ia dibawa naik oleh petugas Pos Malaysia atau lebih mesra kita kenali sebagai Postman, antara instrumen penting komunikasi dunia sejak berkurun lamanya. Dan STEM merupakan refleksi tidak ternilai. Sebenarnya kita persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menurunkan tanda tangan sebagai simbolik pelancaran. Berkalungkan bintang berkelipan, menyala jauh dari yang biasa. STEM ini akan mula dijual kepada umum di kesemua 14 pejabat pos negeri serta dalam talian di www.post.com.my bermula 2 September 2014. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri, dipersilakan kembali ke tempat duduk. Harapan bernyala, nadiku berganda, gemuruh jiwa.
Majlis dengan ini ingin mengajak hadirin untuk sama-sama pula menghayati persembahan istimewa seorang artis baru yang merupakan ikon YouTube Escape Celcom, iaitu Narmi. Narmi akan mempersembahkan lagu Warisan yang dipopularkan oleh Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad dan dicipta oleh Said Harun, diberi nafas baru sebagai mewakili generasi muda selepas merdeka dan penyambung warisan negara. Dipersilakan Narmi. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Sama-sama nyanyi. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Yo. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Terima kasih.
Persembahan saudara, ini merupakan langsung bentuk dari Dewan Tunku Abdul Rahman, Matic Jalan Ampang Kuala Lumpur telah dapat kita ikuti amanat merdeka oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.